Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bahagian-bahagian mikro pengawal dan juga komponen-komponen yang digunakan. Okey, so terdapat 3 jenis mikro pengawal yang perlu anda tahu, iaitu yang pertama adalah input, kedua adalah proses dan yang ketiga adalah output. So apakah itu input? Input ni adalah bahagian yang menerima atau menghantar isyarat kepada mikro pengawal. So di sini bahagian input ni, okey, kita akan letak komponen yang terima dan hantar juga isyarat. Okey, dan dia akan pergi ke mikro pengawal. So dia akan pergi ke mikro pengawal tu, maksudnya dia akan pergi ke bahagian proses. Okay, so proses ni adalah dia proseskan isyarat dan memberikan arahan kepada output. So apa isyarat yang didapat daripada output sini, okay, dia akan diproseskan oleh mikro pengawal, iaitu bahagian proses. Okay, dan yang ketiga, okay, ataupun yang terakhir, dia akan pergi ke output. Output ni pula dia akan melaksanakan arahan berdasarkan isyarat yang dihantar. So apa saja arahan yang dihantar daripada proses, okay, akan dilakukan oleh komponen-komponen pada bahagian output. Okey, so kita tengok dulu apa komponen yang ada pada input, proses dengan output. Okey, so kita tengok dulu input, komponen bagi input. Okey, komponen input adalah dia komponen yang terima dan juga dia hantarkan isyarat. So kita ambil contoh yang pertama, yang paling senang adalah switch ataupun butang. Di mana kita boleh tekan, kita boleh tekan dan dia boleh hantarkan isyarat tersebut. Okey. Tapi kalau kita nak advance sedikit, kita bolehlah letak pendiri air ke, pendiri jarak, pendiri suhu, perintah percahaya. So ini boleh jadi kita punya input adalah datang daripada benda yang luar. So ada banyak lagi sebenarnya. So contohnya macam ni, pendera gerakan, pendera ultrasonik, pendera color pun ada, pendera kelembapan dan juga adalah pendera infrared. Okay, bagi proses pula, proses dia punya komponen dia hanyalah dia punya bahagian mikro pengawal, iaitu dia punya CPU pada mikro pengawal. So mikro pengawal lah yang akan mengolahkan apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh input tersebut. Input tu nak buat apa sebenarnya. Okey. Okey, so yang ketiga adalah output. Okey, output adalah komponen yang melaksanakan arahan, yang membuatkan arahan daripada mikro pengawal. Apa yang mikro pengawal suruh buat, dia akan hasilkan. So ada pelbagai jenis komponen yang kita akan guna untuk output. So contohnya dia pemancar cahaya, kita ada pembas, keganti, motor arus terus, lampu LED 12 volt dan ada lagi tambahan. Kita boleh juga guna sebagai motor stepper, speaker, paparan LCD pun boleh, dan kalau kita nak lagi cantik kita boleh guna RGB LED. Itu semua adalah komponen-komponen bahagian output. Okey, kita recap balik apa yang tadi kita belajar. Okey, so bahagian mikro pengawal ada 3 kan? Input, proses dan juga output. Okey, so input adalah dia akan menerima dan menghantar isyarat pada mikro pengawal. So input adalah bahagian yang pertama. Dia akan pergi ke proses, di mana proses tu apa? Proses adalah untuk proseskan isyarat dan dia akan beri arahan kepada output. Okey, so dia akan pergi ke output dan output pula apa fungsi dia adalah untuk melaksanakan arahan berdasarkan isyarat yang dihantarkan oleh mikro pengawal. Okey. So apa kata kita cuba buat satu sistem yang mudah. Okey, so mungkin cikgu nak buat satu sistem di mana bila tekan satu butang, okey, lampu akan menyala. Tapi bukan sebarang lampu, cikgu nak lampu warna merah akan menyala. Okey, so apa yang kita boleh letak sebagai komponen input, komponen proses dengan komponen output. Okey. So jom kita lihat. Okey, pertama sekali kita boleh letak switch mikro lah. Switch mikro kan boleh digunakan sebagai switch tekan tutup atau switch terbuka. So sesuai lah. Okey, dan yang kedua proses, of course lah kita akan cuba letak CPU mikro pengawal.
dan ini akan proseskan isyarat. Okey, dan kita akan letak 3 LED, 3 warna LED. Tapi apa yang cikgu nak, sebenarnya warna merah je untuk nak bagi dia nyala. So apa kita akan buat Okey, so pertama sekali Swiss Micro ni, okey, cikgu akan jadikan sebagai input. So bila kita tekan, okey, bila kita tekan, dia akan hantar isyarat kepada CPU micro pengawal. Okey, dan CPU micro pengawal ni apa akan berlaku? Dia akan proseskan isyarat. So dia akan proseskan isyarat supaya Swiss Micro ni akan menyalakan lampu merah sahaja. Jangan warna biru, warna kuning tak nak. Okey, so itu adalah isyarat yang dia akan hantar kepada output. So bila dia hantar kepada output, okey, so output akan melaksanakan arahan berdasarkan isyarat yang diberikan. So apa isyarat tadi yang diberikan tadi? Okey, dia nak lampu merah saja lampu merah. So lampu merah saja akan menyala. Okey. So maksudnya lampu lain dia tidak akan menyala. So itu adalah contoh mudah lah kalau nak nampak macam mana kita nak letak setiap komponen dalam bahagian-bahagian mikro pengawal. Okey, kita tengok sekali lagi input, proses, output. Okey, kalau cikgu naikkan tiga-tiga tu ke atas, okey, cikgu dah dapat hasilkan satu gambar rajah blok. Okey, lukisan gambar rajah blok ni adalah satu lukisan yang mewakili litar ataupun elemen dalam sistem kawalan kita. Okey, so kita ambil contoh lah satu produk macam ni penggera hujan. Okey, so penggera hujan ni apa komponen input yang kita boleh letak? Okey, so mungkin kita boleh letak satu pendiri air sebab dia sensitif pada air. Kena air je dia akan keluarkan satu isyarat. Okey, dan apa komponen proses yang kita boleh letak? Of course lah CPU micro pengawal adalah semestinya lah Okey, dan apa bahagian output yang kita letak penggera. Kalau kita nak bagi penggera, kita guna apa? Okey, kita guna pembas lah untuk mengeluarkan bunyi. Okey, so kalau ikut proses ni, okey, apabila air dikesan, okey, dia akan isyarat ni akan pergi ke proses. Okey, dan mana proses ni adalah CPU micro pengawal. Okey, CPU micro pengawal ni akan proseskan isyarat tersebut dan dia akan hantarkan isyarat tu kepada output. Okey, bila dia hantar ke output, apa berlaku pada pembas? Okey, ni no akan bunyi. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, contoh yang kedua ni cikgu namakan sebagai kipas suhu automatik. So yang ni cikgu nak ada kipas yang dia akan on bila dia tahu ada cuaca yang panas. So macam mana kena buat? Okey, so bahagian komponen input ni mungkin kita letak satu yang special sikit lah So kita letak penderia suhu Okey, so penderia suhu ni apa yang akan buat? Dia tahu bila dia panas saja, okey, dia akan hantar isyarat. Okey. Alright, so apa agaknya dalam proses komponen apa yang kita letak? Alright, tak lain tak bukan CPU micro pengawal Okey, dan kalau kita tengok output pula, apa komponen yang kita boleh letak? Okey, so kita tak letak kipas lah, kita letak benda yang boleh pusingkan kipas. Okey, benda yang boleh pusingkan kipas, motor arus terus. Okey, so apa yang kita boleh nampak, dia fungsi dia. Okey, pertama sekali kita tengok penderia suhu ni bila dia kesan suhu naik dan sangat panas, okey, dia akan hantar isyarat ni kepada CPU micro pengawal. So CPU micro pengawal ni dia akan proseskan, dia tahu kalau panas saja penderia suhu ni, okey, dia akan hantarkan satu isyarat kepada motor arus terus. So apa isyarat tu? Okey, so motor arus terus ni dah terima isyarat ni dan dia mungkin akan pusinglah kipas. Okey, so kalau lihat input ada banyak jenis komponen yang kita boleh pakai ada butang, sensor semua sama juga dengan proses. Okey, proses walaupun menggunakan micro pengawal, tapi micro pengawal pun sebenarnya ada banyak jenis so kita boleh guna pelbagai jenis micro pengawal, bukan macam ni saja Okey, sama juga dengan output. Output pun ada banyak jenis output yang kita boleh pakai so cuba fikirkan pelajar-pelajar.
apa lagi sistem produk yang kita boleh hasilkan dengan bahagian mikro pengawal tersebut. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap-harap semua pelajar fahamlah okey, berkaitan dengan bahagian-bahagian mikro pengawal. Okey, so hujung kata cikgu ucapkan terima kasih dan sehinggalah kita jumpa lagi.